kasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih kita baginda Rasul sallallahu. Lalu kita telah tiba pada muka surat yang ke-368. Muka surat 368, di mana masih lagi berkenaan tentang hadis-hadis berkaitan dengan zakat. Maka pada bab yang ke-10 berkenaan tentang zakat, Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala membawa tajuk bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan la zakata, tidak ada zakat, alal mal, ke atas harta, al-mustafad, yang diperolehi, al-mustafad, yang diperolehi, al-mahsul, hatta sehinggalah yahula alaihi al-haul, berlalu ke atas harta yang baru diperolehi tersebut setahun. Maka al-mustafad diterjemahkan sebagai harta yang baru diperolehi. Maka kalaulah seseorang itu tiba-tiba dia dapat sesuatu harta yang baru, maka pada waktu itu ada detail, tetapi kebiasaannya tidak ada zakat. Lihat kepada Sahara, lihat kepada Arafah, minta maaf, Arafah, baris yang pertama, wa'lam annal mal al-mustafad ala thalathati anwa'. Kata para ulama, ketahuilah harta yang baru diperolehi itu terbahagi kepada 3 jenis. Jumpa tak? Yang pertama adalah contoh harta yang baru diperolehi daripada keuntungan, ar-ribih, keuntungan selepas daripada berniaga, selepas daripada berniaga. Wa yudammu hadzal mustafadu ila al-asli ittifaqa. Maka contohnya kita ada duit, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10,000, contoh 10,000. Maka 10,000 ini, daripada duit 10,000 ini, bila dia berniaga, maka pada waktu itu dapat keuntungan, contohnya 5,000. Maka pada waktu itu keuntungan ini akan termasuk dikira daripada harta yang asal, daripada harta yang asal. Maka ini satu. Kemudian al-malul mustafad yang kedua, kata para ulama, adalah harta yang baru diperolehi berbeza daripada harta yang sedia ada. Contohnya, pada waktu itu seseorang yang mana dia ada unta. Lalu unta ada zakat ke tak? Unta ada. Berapa ekor unta ada zakat? 5 ekor. 5 ekor unta ada zakat. Maka ketika mana dia ada unta, maka pada waktu itu dia dapat binatang baru. Contohnya dia dapat kambing. Maka kambing ini takkan digabungkan dengan unta. Sebab ini adalah al-malul mustafad, harta yang baru diperolehi. Maka ini nombor 2. Wala yudammu hadza ila ma indahu minal mali ittifaqan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-malul ladzi hasala min jinsi ma indahu la min ribhin bal biwasiyatin. Contohnya, dia dapat harta, tapi harta bukan daripada keuntungan berniaga. Harta bukan pada waktu itu daripada apa-apa. Sebaliknya harta daripada wasiat. Ada orang wasiatkan duit untuknya, ataupun dia mendapat harta pusaka dan sebagainya. Maka al-malul mustafad jenis yang ketiga, iaitu dia berkenaan tentang harta juga, harta yang baru diperolehi, tetapi bukan melalui jalan perniagaan. Sebaliknya pada waktu itu melalui jalan pewarisan ataupun wasiat dan sebagainya. Wa hadza mukhtalaf fi dhammi wa adamih. Maka jenis yang ketiga ini para ulama fiqh berbeza pendapat. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, selagi mana ianya daripada jenis harta yang sama, contohnya duit dengan duit dan sebagainya, maka pada waktu itu perlu digabungkan dengan harta yang lain. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata para ulama yang lain, pada waktu itu tidak perlu untuk digabungkan, dikira untuk al-malul mustafad, harta yang baru diperolehi ini, dengan perkiraan haul yang baru. Tak perlu digabungkan dengan harta yang sedia ada, yang telah berjalan pada waktu itu perkiraan haul. Perkiraan haul maksudnya kena cukup setahun. Cukup setahun, maka pada waktu itu barulah wajib zakat. Maka sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, la zakata, tidak ada zakat,
alal malil mustafad, ke atas harta yang baru diperolehi, sehingga berlalu ke atas harta tersebut al-haul setahun. Riwayat 628. Wabi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Harun bin Salih al-Talhi qala hadatsana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istafada, barang siapa yang memperolehi malan, harta yang baru. Dia dah ada nisab tapi dia dapat lagi harta yang baru. Harta yang baru bagaimana? Yang jenis ketiga yang kita kongsikan tadi. Maka sabda Nabi, fala zakata, maka tidak ada zakat alaihi, ke atas harta yang baru diperolehi, sehingga berlalu ke atas harta tersebut al-haul, iaitu perkiraan setahun. Jelas ke jelas? Kata Imam Tirmizi, dah garis dah yang tadi tu. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada sahabat yang lain seperti Sarra binti Nabhan. Ini pun nama sahabat yang kita first time dengar, Sarra binti Nabhan. Okey. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala hadatsana Ayyub an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, man istafada, barang siapa yang menerima harta yang baru, memperoleh harta yang baru, fala zakata, maka tidak ada zakat pada harta tersebut, sehingga berlalunya ke atas harta tersebut al-haulu, perkiraan setahun. Perkiraan setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Wa hadza asahhu, kata Imam Tirmizi, hadis ini riwayatnya lebih sahih berbanding daripada hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ada yang tanya pendapatan bulanan. Maka pendapatan bulanan, kalaulah dalam perbahasan para ulama yang terdahulu, pada waktu itu tidak disebutkan dengan jelas, tapi mengikut fatwa-fatwa yang terkini yang ada pada setiap negeri, maka kebanyakannya menyebut pada pendapatan bulanan ada zakatnya setelah ditolak pada waktu itu kegunaan dan sebagainya. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pendapatan bulanan, maka ada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh setiap negeri. Okey, berkata Imam Tirmizi, wa rawahu Ayyub wa Ubaidullah bin Umar wa ghairu wahid an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada sanad yang lain daripada Abdullah bin Umar, namun sanad yang ketiga ini, kata Imam Tirmizi, mauqufah, ianya adalah riwayat yang pada waktu itu mauquf. Wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, adapun perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seorang yang dhaif dalam hadis, kata Imam Tirmizi. Siapakah yang telah mendhaifkannya? Imam Ahmad bin Hanbal telah mendhaifkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan begitu juga telah mendhaifkannya Ali ibn al-Madini dan juga para ulama hadis yang lain. Wa huwa kathirul ghalat. Kenapa para ulama mendhaifkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam? Kata Imam Tirmizi, kerana dia terlalu banyak melakukan kesilapan. Kata Imam Tirmizi, dan sungguh telah meriwayatkan daripada lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada zakat pada al-malul mustafad, pada harta yang baru diperolehi, sehingga berlalu ke atas harta tersebut perkiraan setahun. Dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway. Wa qala ba'du ahli ilmi, telah berkata sebahagian daripada ahli ilmu, idza kana indahu malun, apabila di sisi seseorang itu adanya harta, tajibu fihi zakatu, yang telah wajib pada harta tersebut zakat. Dia dah ada harta yang dah memang pada waktu itu diwajibkan zakat. Wa illam yakun indahu siwal malil mustafad malun tajibu fihi zakah lam tajib alaihi fil malil mustafad zakatun hatta yahul alaihi al-haul. Wa illam yakun, dan jika tidaklah ada di sisinya kecuali harta yang baru diperolehi, malun, sebarang harta yang pada waktu itu wajib pada harta tersebut zakat, maka tidak wajib ke atasnya zakat pada harta yang baru diperolehi sehingga berlalu ke atas harta tersebut perkiraan setahun.
Maka setiap harta yang baru diterima, maka kata Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lain, perlu pada waktu itu cukup setahun baru ada padanya zakat. Fa in istafada malan qabla an yahula alaihi al-haul fa innahu yuzakkil mal al-mustafada ma'a malihi alladhi wajabat fihi zakah. Dan ini pandangan Imam Abu Hanifah. Jika seseorang itu mendapat harta yang baru sebelum cukup setahun, dan pada waktu itu dia dah ada harta yang sebelum ini yang dah memang wajib zakat, maka Imam Abu Hanifah punya pandangan kena gabungkan, tak perlu cukup, tak perlu tunggu setahun. Fa innahu yuzakkil mala, maka orang tersebut dia perlu mengeluarkan zakat walaupun untuk harta yang baru dia terima beserta dengan harta yang telah sedia ada wajib zakat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga ulama-ulama Kufah. Bab yang ke-11 kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang bahawa tidak ada jizyah ke atas orang-orang Islam. Jizyah adalah ketetapan bayaran yang perlu dibayar oleh orang-orang yang ada perjanjian dengan orang Islam daripada orang yang bukan Islam apabila mereka nak duduk di negara Islam. Jizyah. Maka untuk orang Islam tak ada jizyah. Bahkan kalau kita lihat pada Arafah, ajma'u, para ulama telah bersepakat bahawa orang-orang yang ada perjanjian dengan umat Islam seperti zimmi, maka pada waktu itu mereka ada jizyah, namun orang Islam pada waktu itu tidak ada jizyah. Saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab soalan banyak, saya minta maaf sebab ini adalah silibus madrasah yang perlu saya khatamkan. Lalu kalaulah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah diberi daya kepada anak yatim, fakir miskin, boleh. Kalaulah kita benar-benar dah selidik dan sebagainya. Saya minta maaf sahabat-sahabat sebab saya buat live ini adalah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perkongsian. Namun saya tak boleh nak dapat jawab ke semua soalan sebab sebenarnya ada silibus madrasah yang perlu dihabiskan. Depan saya ni ada pelajar madrasah ibu saya yang sepatutnya kita baca. Lagi berapa muka surat kena habis ni sepatutnya? Lagi 8 lagi 8 muka surat yang kena baca dalam tempoh 45 minit. Okey, minta maaf sangat-sangat kalau ada soalan yang ditanya yang saya tak sempat nak jawab. InsyaAllah nanti kalau pada live biasa apa mahsyar dan sebagainya, kalau saya perasan saya akan jawab. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Sehingga kan kata para ulama, walau aslama zimmi, kalaulah orang yang bukan Islam yang telah ada perjanjian jizyah pada waktu itu dia masuk Islam dan dia ada hutang jizyah yang dia tak bayar bertahun-tahun, fala yajibu adauha, maka dia tak perlu bayar sebab langsung tidak ada jizyah kepada orang Islam. Orang Islam tidak ada jizyah. Walaupun hutang daripada sebelum dia masuk Islam tidak ada. Namun zaman kita dah tak ada dah penggunaan jizyah, dah tidak ada. 629 wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Aktham qala hadatsana Jarir an Qabus ibni Abi Zibyan an abihi Abu Zibyan an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yasluhu, tidak boleh, qiblatani, ada dua kiblat, fi ardin wahidatin, pada satu tempat. Satu tempat di sini maksudnya adalah di Jaziratul Arab, gariskan bawah tu, di tanah Arab sabda Nabi hanya ada satu kiblat, iaitu kiblat umat Islam. Sebab itu Nabi SAW pesan sebelum baginda wafat perlu untuk mengeluarkan orang-orang yang bukan Islam daripada tanah Arab. Maka Umar bin Khattab sewaktu menjadi khalifah, beliau telah tunaikan wasiat Nabi. Namun pada zaman kita ianya dah menjadi seperti perkara biasa. Walaysa 'alal muslimina jizyah, dan tidak ada ketetapan kewajipan jizyah ke atas orang Islam. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Jarirun an Qabus bi hadzal isnad nahwa. Maka ada riwayat yang lain dengan sanad yang berbeza namun maksud hadis yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada sahabat yang lain seperti Sa'id bin Zaid dan juga atuk kepada Harb bin Abd Ubaidillah yang mana namanya adalah Umar.
Al-Thaqafi. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas, sungguh telah diriwayatkan daripada Qabus bin Abi Zibyan daripada ayahnya daripada Nabi SAW secara mursal. Maka riwayat 629 tadi kita nampak tak ada nama sahabat. Siapa nama sahabat perawinya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi sanad yang lain yang Imam Tirmizi bawa adalah riwayat secara mursal. Apakah riwayat secara mursal? Tabi'in pada waktu itu menukilkan riwayat daripada Nabi terus tanpa menyebut nama sahabat. Maka itu disebut sebagai mursal. Kata Imam Tirmizi, dan amalan pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu bahawa sesungguhnya seseorang Nasrani ataupun yang bukan Islam, apabila mereka masuk Islam maka gugurlah daripadanya kewajipan jizyah. Dah tak perlu bayar jizyah. Wa qaulun Nabi SAW, dan maksud daripada sabdaan Nabi SAW, laisa 'alal muslimina jizyatu usyur, tidak ada ke atas orang Islam jizyah usyur. Innama yakni, maksud daripada riwayat itu adalah bahawa jizyatar raqabah, jizyah daripada sudut individu. Pada zaman dulu ada bayar jizyah untuk individu. Wa fil hadisi, dan apa yang ada dalam hadis, yufassiru, menjelaskan haitsu perkara ini di mana Nabi bersabda, innamal usyur, sesungguhnya jizyah usyur tersebut hanya diwajibkan ke atas orang Yahudi dan Nasrani, namun tidak ada jizyah 1/10 al-usyur ke atas orang Islam. Apakah itu jizyah usyur? Maka boleh lihat kepada baris yang ke-2, 4, 6. Baris yang ke-6 daripada Arafah. Maka apakah jizyah usyur? Jizyah 1/10. Maka kata para ulama, anna mulukal arabi kanu ya'khudhuna al-usyra mimman tahtahum. Dulu para raja dan pemimpin, kebiasaan mereka mengambil 1/10 daripada hasil tanah, daripada hasil bumi, daripada hasil sesuatu tempat untuk mereka. Summa stu'mila al-usyur fi haqqi akhdhi mazlamah. Kemudian al-usyur digunakan untuk apa-apa yang diambil oleh pemerintah secara zalim. Dan di dalam hadis yang telah kita baca tadi, maka Nabi SAW menerangkan, maka tidak ada ke atas orang Islam pada waktu itu bayaran seperti itu. Jizyah usyur pada waktu itu mengambil hak 1/10 daripada orang Islam. Kalaulah ada perjanjian dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka itu lain. Seperti mana adanya perjanjian di antara Nabi SAW dan orang-orang Yahudi Khaybar. Ketika mana Nabi menang dalam peperangan, maka orang Yahudi Khaybar sepatutnya diusir, tetapi mereka sendiri yang menawarkan perjanjian kepada Nabi untuk bagi hasil bumi mereka kepada Nabi SAW dengan tawaran supaya Nabi benarkan mereka duduk di situ sehinggalah waktu yang Nabi kehendaki. Namun kemudiannya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab usir mereka. Sebab tanah tu pun dah bukan milik tanah orang Yahudi bila mereka kalah dalam peperangan. Dah menjadi tanah milik para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tidak ada jizyah usyur. Jizyah kena bayar 1/10 daripada pendapatan ke atas orang Islam. Yang ada ke atas orang yang bukan Islam adalah berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada di antara mereka. Maka ada perjanjian yang mana pada waktu itu jizyah raqabah. Jizyah raqabah adalah bayaran secara per kepala, secara per individu. Itu lain. Adapun jizyah usyur pula adalah berkaitan dengan 1/10 daripada hasil tanaman ataupun hasil bumi. Jelas ke jelas? Okey, bab yang ke-12 berkenaan tentang zakatil huli, berkenaan tentang barang kemas yang dipakai. Maka barang kemas yang dipakai, apakah ada zakat ataupun tidak? Maka Imam Tirmizi bawakan hadis dan riwayat. Lihat kepada Arafah baris yang ketiga daripada bawah. La zakata fil huli inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Di sisi Imam Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad tidak ada zakat bagi perhiasan yang dipakai. Bagi perhiasan dipakai. Imam Abu Hanifah kata ada zakat bagi perhiasan apabila pada waktu itu memenuhi syarat-syarat yang ada di sisi Imam Abu Hanifah. Maka ini perbezaan pendapat.
Riwayat 630. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Wa'il an Amr ibn al-Harith ibn al-Mustaliq an ibni akhi Zainab imraati Abdullah an Zainab imraati Abdullah, daripada Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anha, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada kami. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahkanlah daripada sedekahkanlah, walau min huliyikunna, walaupun daripada perhiasan-perhiasan kamu. Fa innakunna, kerana sesungguhnya kamu, aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah, adalah bilangan ahli neraka yang paling banyak pada hari kiamat. Adapun apakah maksud bilangan ahli neraka yang paling banyak pada hari kiamat? Maka pada waktu itu para ulama mempunyai pelbagai penerangan dan tafsiran tentang perkara tersebut. Tapi yang kita nak ambil sebagai perhatian adalah Nabi SAW suruh pada waktu itu untuk bersedekah walaupun daripada perhiasan-perhiasan. Itu yang diterjemahkan oleh Imam Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah terjemahkan tasaddaqna dengan keluarkanlah zakat walaupun daripada perhiasan-perhiasan kamu. Wabi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an al-A'mash qala sami'tu Aba Wa'il yuhaddithu an Amr ibn al-Harith ibni akhi Zainab imraati Abdullah an Zainab imraati Abdullah, daripada Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmizi, wahadha, dan riwayat yang kedua tadi yang baru kita baca adalah lebih sahih daripada riwayat yang pertama, iaitu hadis Abu Muawiyah. Wa Abu Muawiyah, dan Abu Muawiyah riwayat yang ke-630 yang kita baca tadi. Abu Muawiyah anak murid kepada A'mash. Kata Imam Tirmizi, Abu Muawiyah wahima, telah terkeliru fi hadisih, dalam meriwayatkan hadisnya. Maka kadang-kala beliau berkata Ammar bin Harith daripada tu kena gariskan, an tu kena gariskan. Was-sahihu, padahal yang sahih adalah riwayatnya sepatutnya berbunyi Ammar bin Harith ibni akhi Zainab. Ammar bin Harith yang merupakan anak saudara Zainab, tak ada an. Maka di situ dia telah melakukan waham, kekeliruan. Jelas ke jelas? Dan sungguh telah meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada atuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a fil huli, telah berpandangan pada barang kemas, perhiasan, pada barang kemas dan perhiasan itu adanya zakat. Namun kata Imam Tirmizi, riwayat Amr bin Shu'aib ini wa fi isnadihi maqal, pada sanadnya ada pada waktu itu perbahasan. Waqtalafa, dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang perkara ini. Maka sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi, para tabi'in, mereka berpandangan berkenaan tentang perhiasan zakati. Maka ada pada waktu itu zakat apabila perhiasan tersebut ada salutan daripada emas dan perak. Maka kalaulah perhiasan tersebut ada yang daripada emas dan perak, maka kata Imam Abu Hanifah ada zakat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan juga Imam Abu Hanifah. Wa qala ba'du ashabin Nabi, dan telah berkata sebahagian daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mereka Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, mereka semua berkata laisa fil huli zakat, tidak ada zakat pada barang kemas. Wa hakadha, dan beginilah telah diriwayatkan daripada sebahagian daripada fuqaha tabi'in, dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway, tidak ada zakat pada barang kemas. Riwayat 631. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi'a an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'ataini, ada dua orang wanita, atata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu pada tangan mereka berdua siwaran, adanya gelang min zahabin yang diperbuat daripada emas.
Faqala lahuma, maka Nabi bersabda kepada mereka berdua. Lalu mereka pakai, bererti barang kemas, tapi barang kemas tersebut dibuat daripada emas. Lalu ini adalah dalil untuk pandangan Imam Abu Hanifah. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka berdua, atuhibbani, adakah kamu berdua suka ayyusawwirakumallahu, yang mana Allah memakaikan kepada kamu berdua gelang, bisiwaraini minnar, dengan gelang daripada api neraka. Qala ta'ala, keduanya menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, fa'addiya zakatah, maka tunaikanlah zakat barang kemas yang diperbuat daripada emas. Dan ini menjadi dalil untuk Imam Abu Hanifah bahawa barang kemas yang diperbuat daripada emas dan perak ada zakat. Namun Imam Syafi'i menyebut tidak ada. Begitulah pandangan Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebab itu kata Imam Tirmizi di hujung bab ini, berkata Imam Tirmizi, hadis ini sungguh telah meriwayatkannya perawi yang bernama Al-Muthanna bin Sabbah daripada Amr bin Shu'aib dengan riwayat yang lebih kurang sama. Dan Musanna bin Sabbah dan Ibnu Lahiyah yudha'afani, kedua-duanya adalah dhaif di dalam periwayatan hadis. Wala yasihu, maka akhir sekali Imam Tirmizi sependapat dengan Imam Syafi'i, kata Imam Tirmizi, dan tidak ada yang sahih di dalam periwayatan berkenaan ini daripada Nabi SAW sedikit pun. Maka Imam Tirmizi sependapat dengan Imam Syafi'i, tidak ada zakat pada perhiasan walaupun daripada emas. Bab yang ke-13 berkenaan tentang zakat al-khadrawat, sayur-sayuran. Adakah pada sayur-sayuran ada zakat? Maka jom kita lihat riwayatnya. Sebelum itu lihat kepada Arafah, 3 baris daripada bawah. Qala al-Hijaziyun, berkatalah para ulama Hijaz, iaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, la usyra, tidak ada zakat 1/10 daripada tanaman sayur-sayuran. Sayur-sayuran tak ada zakat. Sementara Imam Abu Hanifah berkata, walaupun tidak ada zakat khusus, namun pada waktu itu ianya ada sedekah yang perlu dikeluarkan. Wa yu'addiha, dan hendaklah orang yang ada tanaman sayur-sayuran pada waktu itu menunaikan diyanatan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan tidak wajib untuk dia menyerahkan kepada Baitul Mal. Maksudnya Imam Abu Hanifah berdapat walaupun tak ada zakat tetap kena sedekah, dan pada waktu itu kena berikan kepada yang selayaknya. Maka berkenaan tentang sayur-sayuran, riwayat 632, wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus anil Hasani an Muhammad bin Abdul Rahman bin Ubaid an Isa bin Talhah an Muadz radhiyallahu taala anhu, daripada Muaz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, annahu kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasaluhu, bertanya kepada baginda Nabi, anil khadrawati, berkenaan tentang sayur-sayuran. Berkenaan tentang sayur-sayuran, wahiyal bukul, iaitu tanaman dan juga sayur-sayuran. Faqala, maka sabda Nabi, laisa fiha syai'un, tidak ada sebarang zakat pada sayur-sayuran. Berkata Imam Tirmizi, hadis sanad pada hadis ini tidaklah begitu sahih, walaisa yasihu, dan tiada yang benar-benar sahih di dalam tajuk ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun. Wa innama yurwa, dan sesungguhnya diriwayatkan ini daripada Musa bin Talha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Kata Imam Tirmizi, muka surat 371, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, sesungguhnya mereka berkata tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Berkata Imam Tirmizi, wal Hasanu, dan perawi yang bernama Hasan yang kita baca tadi, beliau adalah Hasan ibnu Umarah, dan beliau adalah seorang yang dhaif di sisi para ulama hadis. Telah mendhaifkan beliau Syu'bah dan selainnya. Wa tarakahu Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah bin Mubarak meninggalkan periwayatan hadis daripada Hasan bin Umarah. Bab yang ke-14 berkenaan tentang perbahasan zakat fima, pada tanaman yusqa, yang diairi bil anhar, dengan sungai, wa ghairiha, dan tanaman yang diairi dengan selainnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, tanaman pada waktu itu ada zakat, ada usyr, ada zakat. Kalau kita lihat di dalam At-Taqriratus Sadidah, Az-Zuru' was-Thimar, zakat tanaman dan juga buah-buahan. Maka dalam kitab Taqriratus Sadidah dalam mazhab Syafi'i, maka disebut antara tanaman yang ada zakat adalah
kullu ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar, setiap tanaman yang dijadikan sebagai staple diet, sebagai makanan asas. Setiap tanaman yang pada waktu itu dijadikan makanan asas dalam keadaan tidak ada darurat. Tidak ada darurat. Sebab kalau waktu darurat, pisang pun dah jadi makanan asas. Ini adalah halatul ikhtiyar, pada waktu yang bukan darurat. Maka dalam mazhab Syafi'i, setiap tanaman yang merupakan makanan asas, maka pada waktu itu ianya perlu ada zakat. Dan apakah zakatnya? Maka zakatnya pada waktu itu adalah al-usyur, 1/10. Adalah 1/10. Maka contohnya macam negara kita, makanan asas adalah nasi. Maka orang yang menanam beras, maka menanam padi, mana ada orang tanam beras. Orang yang tanam padi, maka pada waktu itu dia perlu untuk mengeluarkan 1/10 sebagai zakat. Sebab itu dipanggil usyur. Buah-buahan pula, maka dalam mazhab Syafi'i, buah-buahan yang ada zakat hanyalah anggur dan juga kurma. Hanya anggur dan kurma pada waktu itu ada zakat. Namun dia masih lagi ada syarat-syarat yang lain. Maka kalaulah pada waktu itu tanaman tersebut, contohnya anggur dan kurma serta nasi ataupun padi, ianya pada waktu itu diairi dengan hujan. Maksudnya hujan yang pada waktu itu menjadikan dia subur, maka zakat dia adalah 1/10. Tapi kalaulah pada waktu itu mengairinya adalah manusia, pada waktu itu ada usaha, ada penat lelah, ada kos dan sebagainya, maka zakatnya pada waktu itu adalah setengah daripada 1/10, iaitu 1/20, 5% zakat dia. Maka ini adalah hadis yang berkenaan, kalaulah diairi dengan sungai, maka berapa zakat dia. Kalaulah diairi dengan hujan, maka berapa zakat dia. Bab yang ke-14 berkenaan tentang tanaman-tanaman. Muka nanti boleh cek Taqriratus Sadidah muka surat 405 dan kena baca habis bab tersebut supaya faham. Riwayat 633. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Musa al-Ansari qala hadatsana Asim bin Abdul Aziz Madini qala hadatsana al-Harith bin Abdul Rahman bin Abi Dzubab an Sulaiman bin Yasar wa Busr bin Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong panggil Kak Safi ya. Fima, pada tanaman yang saqatis sama'u, disirami oleh hujan. Maksudnya kalaulah tanaman itu hujan yang menyiraminya. Wal uyun, ataupun pada waktu itu ada mata air. Al usyru, maka zakatnya adalah 1/10. Wa fima, dan pada tanaman suqiyah yang pada waktu itu disiramkan bin nadhi, dengan pada waktu itu usaha, maka zakatnya adalah nisful usyr. Pada waktu itu 1/20. Sebentar kejap. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Minta maaf sebab tadi ada panggilan penting. Okey. Maka jom kita lihat, maka sabda Nabi SAW, tanaman yang disiram oleh hujan dan juga mata air, maka zakatnya adalah 1/10 al-usyr. Sementara pada waktu itu dah selesai dah.
maka tanaman yang disiram bin nadhi. Apakah maksud bin nadhi? Jom kita lihat sahara. Maka pada waktu itu ianya disirami, contohnya dengan al-ba'ir, unta yang bawa air untuk siram. Ataupun pada waktu itu ianya disiramkan mengguna peralatan-peralatan, ada usaha, ada kerja, ada kos. Maka untuk tanaman yang disiram melalui kos dan melalui perbelanjaan, maka zakatnya hanyalah 1/20, iaitu nisful usyur. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik, Abdullah bin Umar dan Jabir radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Bukair bin Abdullah bin Al-Ashaj, daripada Sulaiman bin Yasar dan Busr bin Sa'id daripada Nabi SAW. Namun riwayat yang ini adalah mursal, iaitu tak disebutkan nama sahabat. Mursal adalah tak disebutkan nama sahabat. Wa ka'anna hadzal hadis, tapi Imam Tirmizi berkata seolah-olah riwayat mursal ini lebih sahih berbanding dengan riwayat yang marfu' tadi. Dan sungguh telah sabit hadis Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW di dalam tajuk ini, dan atas perkara inilah amalan di sisi majoriti para ulama. Termasuklah dalam mazhab Syafi'i ada zakat pada tanaman, tetapi bukan semua tanaman, tetapi tanaman-tanaman yang tertentu. Riwayat 634, wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Al-Hasan qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala hadatsana Ibnu Wahb qala hadatsana Yunus an Ibn Shihab an Salim an abihi, daripada ayahnya iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sanna, sesungguhnya baginda telah menetapkan, fima, pada tanaman yang saqatis sama'u, disirami dengan hujan, wal uyun, dan mata air, au kana athariyan, ataupun pada waktu itu secara athari. Apakah maksud athari? Sama juga, athari maksudnya adalah bintang. Maka lihat kepada sahara, baris yang kedua daripada bawah. Apakah maksud athari? Ai ma saqathu sama, apa-apa yang disiramkan oleh air hujan. Wafima al-usyur, maka zakat ini semuanya adalah 1/10. Namun pada tanaman yang disiram bin nadah, pada waktu itu dengan unta, dan juga pada waktu itu dengan kos dan perbelanjaan, maka zakatnya hanyalah nisful usyur, 1/20. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jelas ke jelas? Bab yang ke-15 berkenaan tentang hadis-hadis, kata Imam Tirmizi, yang telah datang berkenaan fi zakati malil yatim, adanya zakat pada harta anak yatim. Maka jom kita lihat pada baris yang kedua daripada bawah Arafah. Maka yang disebutkan di sini adalah bahawa pada anak yatim pada waktu itu ada zakat. Namun pandangan siapa? Sebelum daripada itu, jom kita lihat siapakah yang dimaksudkan dengan yatim. Yang dimaksudkan dengan yatim di sisi para ulama fiqh adalah as-sabiyyu, kanak-kanak, ghairul halim, yang belum lagi baligh. Kalaulah dah baligh, maka tidak lagi dianggap sebagai yatim dalam syarak. Walaupun sebenarnya dia patut dibantu sebab masih lagi muda, tetapi mana-mana orang yang pada waktu itu telah baligh, maka tidak lagi dipanggil sebagai yatim. Maka seseorang kanak-kanak yang belum baligh, mata walidahu, sama telah meninggal pada waktu itu kedua ibu bapanya ataupun salah seorang, maka lihat baris bawah tu, waqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i berpandangan yuzakki malah, ada zakat pada harta anak yatim. Maka sebab itu harta anak yatim patut pada waktu itu dikembangkan. Sebab kalaulah dibiarkan begitu sahaja, nak tunggu sampai dia benar-benar dewasa, maka banyak daripada hartanya yang pada waktu itu dizakatkan. Riwayat yang ke-635, wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala hadatsana Walid bin Muslim an al-Musanna bin Sabbah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu, daripada datuknya iaitu sahabat Nabi yang bernama Amr ibn Abdullah bin Amr ibn Al-As, sesungguhnya Nabi SAW telah berkhutbah kepada orang ramai. Faqala, maka Nabi bersabda, ala, ketahuilah, man waliya yatiman, barang siapa yang menjaga dan menguruskan anak yatim, lahu malun, anak yatim yang mempunyai harta, falyattajir fih, maka hendaklah dia berniaga ataupun mengembangkan harta tersebut. Wala yatruku, dan janganlah dibiarkan begitu sahaja, hatta ta'kulahu sadaqah, sehingga ianya habis dimakan oleh sedekah. Sebab pada waktu itu setiap tahun dia kena bayar zakat. Sedekah di sini maksudnya zakat.
Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad ini, dan pada sanad ini adanya maqal, adanya perbahasan. Li'anna al-Musanna, kerana perawi yang bernama Musanna bin Sabbah didhaifkan pada periwayatan hadis, dan telah meriwayatkan sebahagian yang lain hadis ini daripada Amr bin Shu'aib. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu telah meriwayatkan benda yang sama. Fadzakara hadzal hadis, maka telah disebutkan tentang hadis ini. Wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang hadis yang ada pada bab ini. Fara'a, maka lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi berpandangan fi malil yatimi zakatun, adanya zakat pada harta anak yatim bila cukup nisab dan ketika mana cukupnya haul. Antara yang berpandangan begini adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, Ahmad serta Ishaq bin Rahway. Wa qala ta'ifun, dan berkata kelompok yang lain daripada kalangan ahli ilmu, tidak ada pada harta anak yatim sebarang zakat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, termasuk Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Berkata Imam Tirmizi, Amr bin Shu'aib, nama penuhnya adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Yang manakah sahabat? Tulis dekat atas Abdullah tu, sahabi. Yang sahabatnya adalah Abdullah bin Amr, ayahnya pun sahabat, tapi cukup tulis pada Abdullah sebab dia yang perawi hadis. Maka yang sahabat adalah Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Maka sekarang ini bila dalam riwayat Amr bin Shu'aib ni disuka meriwayat begini. Dia kata daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya. Okey, ayahnya tak ada masalah, Shu'aib. Tapi daripada atuknya. Siapa yang dimaksudkan dengan atuk? Sebab Abdullah bin Amr ibnu Al-As adalah moyang dia. Maka sebab itu kata para ulama, wa Shu'aibun qad sami'a min jaddihi, dan Shu'aib iaitu ayah kepada Amr sebenarnya pernah berjumpa dan ada riwayat hadis daripada atuknya. Maka atuknya itu bukan marja' dia, dhamir dia bukan kembali kepada Amr tetapi kembali kepada Shu'aib. Maka riwayatnya berbunyi, Amr meriwayatkan daripada ayahnya Shu'aib, dan Shu'aib meriwayatkan daripada atuknya iaitu sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Jelas ke jelas? Dan sungguh telah berkata Yahya bin Sa'id pada hadis Amr bin Shu'aib, maka kata Yahya bin Sa'id, huwa indana wahin, beliau adalah di sisi kami sebagai wahin, sebagai perawi yang lemah, periwayatan yang lemah. Wa man dha'afahu, dan orang yang mendhaifkan Amr bin Shu'aib punya riwayat, hanya saja mereka mendhaifkan daripada sudut. Pada waktu itu mereka meriwayatkannya daripada sahifah atuknya yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni dia ada tulis hadis, dia banyak tulis hadis. Dia punya hadis begitu banyak macam Abu Hurairah. Cuma Abu Hurairah meriwayatkan daripada hafalan. Abdullah bin Amr ini meriwayatkan daripada penulisan. Dia ada tulis hadis. Maka anak cucu dia yang meriwayatkan hadis ini banyak meriwayatkan hadis daripada tulisan dia, daripada sahifah dia. Maka sebab itu pada waktu itu ramai yang kata dhaif, sebab pada waktu itu mereka menyangka hadis tersebut diriwayatkan daripada buku, bukan direct daripada atuk mereka Abdullah bin Amr. Kata Imam Tirmizi, namun kebanyakan ahli hadis mereka pada waktu itu menjadikan hujah akan periwayatan hadis Amr bin Shu'aib wa yuthbituna, dan mereka menganggap sebagai riwayat yang kuat. Antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway dan selain daripada mereka berdua. Bab yang ke-16 berkenaan tentang babu maja'a, berkenaan tentang annal ajma', kecederaan yang disebabkan oleh binatang. Jurhuha, kecederaan yang disebabkan oleh binatang. Jubar, maka pada waktu itu tidak ada tuntutan. Wafir rikas, dan pada rikas adanya zakat 1/5. Apakah itu rikas? Kejap lagi kita akan baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jom kita lihat apakah al-ajma'. Gariskan al-ajma' pada baris yang akhir sahara. Maka maksud al-ajma' adalah al-bahimah, binatang. Maka apabila binatang pada waktu itu jarahat rajulan, ada mencederakan orang lain,
au atlafat syai'a, ataupun ada membinasakan harta benda orang lain, walam yakum ma'aha qaid, dan pada waktu itu tidak ada pengembala ataupun tuan bersama dengan binatang tersebut, maka pada wakana naharan, dan ianya berlaku pada waktu siang, fala dhaman, maka tidak ada sebarang tuntutan. Sebab binatang tu bergerak sendiri, bukan salah tuan dia. Maka binatang yang mencederakan seseorang pada waktu siang dalam keadaan tidak ada penjaga, maka tidak ada dhaman. Ini maksud sabdaan Nabi SAW, tidak ada tuntutan. Tak boleh nak tuntut daripada tuan dia. Riwayat 636. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais bin Sa'd an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyab wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-ajma'u, binatang, jurhuha, kecederaan yang dia datangkan, jubarun, pada waktu itu adalah tidak ada apa-apa, tidak ada sebarang tuntutan, wal ma'dinu, dan seseorang yang jatuh ke dalam lubang, jubarun, bukan makdin ni, bukan lubang, makdin ni apa, lombong, dan seseorang yang jatuh ke dalam lombong, jubarun, maka pada waktu itu tidak boleh melakukan sebarang tuntutan. Maka apakah makdin? Makdin adalah lombong. Maka orang yang pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang ketika mana jatuh ke dalam lombong, maka pada waktu itu tidak boleh membuat sebarang tuntutan. Kenapa dia tak berhati-hati? Kemudian di sini ada pendapat yang lain oleh Imam Syafi'i, gariskan pada Sahara. Pada Sahara baris yang pertama. Pada Arafah baris yang pertama. Wa qala Syafi'iyah, ada sebahagian daripada para ulama Syafi'i menyebut yang dimaksudkan dengan wal ma'dinu jubar, bahawa tidak ada zakat 1/5 pada harta yang terhasil daripada lombong. Harta yang dapat daripada lombong, maka tidak ada 1/5 zakat padanya. Wal bi'ru, dan orang yang jatuh ke dalam perigi, jubarun, pada waktu itu dia tidak boleh membuat sebarang tuntutan. Wafir rikas, dan inilah tajuk kita. Wafir rikas, dan di dalam harta rikas, al-khumsu, adanya zakat 1/5. Maka apakah itu rikas? Maka apakah itu rikas? Lihat kepada Sahara baris yang kedua. Maka wal muradu bir rikas, yang dimaksudkan dengan rikas indal Hanafiyah, di sisi para ulama Imam Abu Hanifah, adalah al-ma'din, adalah lombong. Maka Imam Abu Hanifah tafsirkan rikas sebagai lombong. Maka mana-mana lombong yang pada waktu itu adanya keuntungan, ada jumpa sesuatu, maka kena bayar 1/5 zakat. Namun Imam Syafi'i kata dekat lombong tidak ada zakat. Harta-harta yang dijumpai pada lombong tidak ada zakat. Maka maksud rikas di sini adalah dafinu ahlil jahiliyah, harta karun, harta orang-orang terdulu, orang-orang terdahulu. Maka harta karun, harta orang-orang terdahulu, kalau ada orang jumpa, maka kena keluarkan zakat 1/5. Adanya al-khumus, adanya zakat 1/5, kena keluarkan. Dan dia tak perlu tunggu setahun, jumpa je, maka pada waktu itu kena keluarkan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik, Abdullah bin Amr, Ubadah bin Samit, Amr bin Auf, Al-Muzani, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab ma jaa fil kharas, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang pada waktu itu melakukan andaian al-khars. Lihat kepada Arafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah. Pada waktu itu adanya andaian, adanya pada waktu itu kira-kira. Maka apakah yang perlu dibuat kira-kira di sini? Lihat kepada Arafah pada baris yang ke 2, 4, 6, 8, 9, 10 daripada bawah. Jumpa tak? Okey. Maka al-kharsu maksudnya adalah at-takhmin, melakukan andaian, ataupun pada waktu itu melakukan calculation, perkiraan. Siapa yang nak kira sebenarnya? Maka kata para ulama, zaman dulu ayyursilal amiru, pemerintah dia akan hantar seorang lelaki qayyasan, yang pada waktu itu mahir dalam perkiraan. Senang bahasa kita adalah juru ukur. Juru ukur, tapi juru ukur untuk tanah. Yang ini adalah untuk hasil tanah. Hasil yang datang daripada tanah, ataupun yang datang daripada pokok tanaman dan sebagainya. Wa mu'tamadan alaih, dan orang yang pada waktu itu dipercayai. Apakah kerja orang ini?
pada waktu itu dia kena buat perkiraan tentang tanaman dan juga buah-buahan yang ada. Berapakah hasil yang akan keluar? So nanti kalaulah pada waktu itu tak dibuat, maka nanti takut pada waktu itu pemilik kebun ataupun pemilik tanah pada waktu itu dia memberi jumlah yang kurang tepat. Maka sebab itu dia hantar orang awal-awal untuk cek. Wal gharadu minhu, dan tujuan daripada al-kharas ini adalah alla yatlifal maliku haqqal masakin, supaya pemilik kebun ataupun pemilik tanaman dia tidak menipu ataupun mengurangkan hak orang-orang miskin yang sedang tunggu pada waktu itu bahagian mereka daripada zakat. Maka pada waktu itu apakah hadis yang ada berkenaan tentang perkiraan dan andaian ini? Riwayat 637. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Hubayb bin Abdurrahman qala sami'tu Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar yaqul ja'a Sahal bin Abi Hasmah, telah datang Sahal bin Abi Hasmah ke majlis kami. Fahaddatha, lalu beliau telah menceritakan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, idza kharastum, apabila kamu telah melakukan andaian pada tanaman, fakhuzu, maka ambillah, wada'u as-sulus, dan tinggalkanlah 1/3. Fa illam tada'u, maka jika kamu tidak meninggalkan 1/3, fada'ur rubu', maka tinggalkanlah 1/4. Maka apakah yang dimaksudkan kena tinggalkan 1/3 ini? Lihat kepada sahara baris yang pertama. Ai ba'dal kharas, setelah orang daripada pemerintah pada waktu itu datang untuk membuat andaian berapakah zakat yang akan terhasil daripada tanaman dan kebun ini, maka pada waktu itu tinggalkanlah pada waktu itu 1/3. Contohnya dia kena bayar zakat pada waktu itu, contohnya adalah 100 kilo. 100 kilo tanaman, maka tinggalkan 1/3. 333 kilo something tinggalkan. Kenapa? Hatta yat'ama jiranuh, supaya jiran pada waktu itu boleh ambil, dan pada waktu itu orang yang lalu daripada situ boleh ambil. Wa hadza ihsan wa tawsi'ah dan ini sebenarnya adalah nak mempermudahkan urusan pemilik. Kalau tidak, kesian pemilik. Dahlah dia kena bayar zakat 1/10. Kemudian pada waktu itu nak bagi pada jiran lagi dan sebagainya, maka Nabi perintahkan untuk tinggalkan 1/3. Kalaulah 1/3 banyak sangat, maka Nabi kata 1/4 tinggalkan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Attab bin Asin, Abdullah bin Abbas, berkata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis Sahal bin Abi Hasmah adalah amalan yang dilakukan di sisi majoriti ahli ilmu berkenaan tentang al-kharas. Wa bi hadis Sahal bin Abi Hasmah, dan dengan hadis Sahal bin Abi Hasmah inilah pandangan Imam Ishaq dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah itu al-kharas? Imam Tirmizi menerangkan, idza adrakatis simaru, apabila telah hampir untuk buah daripada buah kurma dan juga buah anggur, mimma fihi zakah, daripada waktu yang patut untuk dikeluarkan zakat, ba'atha sultan, maka pemerintah akan menghantar seorang yang mahir dalam membuat andaian, maka dia pun akan membuat andaian ke atas mereka. Wal kharsu, dan maksud daripada andaian adalah an yanzura, dia akan tengok, an yanzura, akan tengok, man yubsiru, seseorang yang benar-benar mahir dalam urusan tersebut, maka dia pun berkata, kelak akan keluar daripada kebun ini, daripada ini bilangan sekian-sekian, buah sekian-sekian, fayuhsi alaihim wa yanzuru mablaghal ushr min dhalik, dan akan ditetapkan 1/10 daripada andaian tersebut. Fayusbitu alaihim, maka tetaplah kadar yang telah ditetapkan oleh orang yang mahir dalam membuat andaian tersebut. Thumma yukhalli bainahum wa bainas thimar, kemudian akan dibiarkan antara pemilik dan buah-buahan yang dia ada. Fayasna'una ma ahabbu, maka mereka boleh buat apa yang mereka nak. Wa idza adrakatis thimar, tapi apabila telah masak buah, maka diambil daripada mereka 1/10. Inilah yang telah ditafsirkan oleh sebahagian daripada ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway.
Riwayat 638. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Amr Muslim bin Amr Al-Hazza Al-Madini qala hadatsana Abdullah bin Nafi an Muhammad bin Salih At-Tammar an Ibn Shihab an Sa'id bin Al-Musayyab an Attab bin Asid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan kepada orang ramai, man yakhrusu, seseorang yang mahir dalam membuat andaian, alaihim kepada mereka, kurumahum, anggur-anggur mereka, wasimarahum, dan juga buah-buahan mereka. Maka Nabi SAW pada waktu itu pernah hantar kurum, gariskan bawah tu nombor 2, maksudnya adalah al-inab. Riwayat 639. Wa bi ilaihi qala wa bi hadzal isnadi, dan dengan sanad yang sama, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda berkenaan tentang zakat anggur, innaha, sesungguhnya anggur tersebut, tukhrasu, akan dibuat andaian seperti mana dibuat andaian untuk hasil yang dikeluarkan oleh pohon kurma. Thumma tuadda, kemudian hendaklah ditunaikan zakatnya, zabiban, dalam bentuk pada waktu itu anggur kering, seperti mana ditunaikan zakat pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pohon kurma, tamran, kurma kering, kurma kering. Maka pada waktu itu diberi zakat setelah dibuat andaian. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan sungguh telah meriwayatkan Ibnu Jurayj perkara ini daripada Ibnu Shihab, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wasa'altu Muhammadan, dan aku telah bertanya kepada Muhammad berkenaan tentang riwayat ini. Faqala, maka berkata Imam Bukhari, hadis Ibnu Jurayj adalah ghair mahfuz, tidak terpelihara. Dan hadis Sa'id bin Musayyab daripada Attab bin Asid, kata Imam Bukhari, adalah lebih sahih. Bab yang ke-18, bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang amil yang menguruskan sedekah bil haqqi, dengan kejujuran. Maka amil yang menguruskan zakat pada waktu itu dengan kejujuran, maka ini adalah hadis yang datang untuk mereka. Riwayat 640. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Yazid bin Iyad an Asim bin Umar bin Qatadah tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Ahmad bin Khalid an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhum. Daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amilu ala sadaqati bil haq, seorang pengutip zakat yang mengutip zakat dengan kejujuran, kal ghazi, akan mendapat pahala yang sama seperti seorang yang sedang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, maka dia berterusan dapat pahala sehinggalah dia pulang ke rumah dia. Dalam proses dia kutip zakat, dia dapat pahala. Pahala dia sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Kata Imam Tirmizi, hadis Rafi' bin Khadij adalah hadis yang hasan, sementara itu perawi yang bernama Yazid bin Iyad adalah dhaif di sisi para ulama hadis, dan hadis Muhammad bin Isa adalah lebih sahih. Babun fil mu'tadi fi sadaqah, berkenaan tentang al-mu'tadi, orang yang melampau. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada jam 6 petang nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.